Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita menyambung lagi perbincangan kita daripada ayat-ayat yang kita pilih daripada juzuk-juzuk Al-Quran. Kita ambil hikmah, kita ambil ibrah dan ada kisah-kisah di sebalik daripada ayat yang kita kongsikan di dalam sesi kita pada kali ini. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, saya merenung ayat yang telah dibaca oleh qari kita sebentar tadi. Dalam kita telah melalui 3 hari, 2 hari yang lepas dan hari ini hari ketiga dalam bulan Ramadan. Saya kira dalam hidup kita juga begitulah. Kita telah melalui banyak perkara yang telah kita lalui dalam kehidupan ini. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, kita renungkan, di dalam ayat telah dibaca oleh qari kita sebentar tadi, sebenarnya tidak jauh daripada kehidupan kita yang telah kita lalui di atas dunia ini. Dalam proses kita hidup, dalam ayat telah dibacakan, perhiasan dunia ini berlaku dengan baik seperti mana kita lalui di dalam hidup kita. Contohnya saya berikan, Allah Ta'ala perhiaskan hidup kita bermulanya dengan wanita. Lelaki akan cenderung kepada wanita, wanita juga akan mula untuk mencari lelaki. Lalu mereka berkahwin menjadi pasangan hidup mereka. Kemudian Allah Ta'ala akan kurniakan rezeki anak-anak. Lazimnya bagi orang yang telah berkahwin, mereka pasti akan berkeinginan menghias hidup mereka dengan cahaya mata yang menghiasi hidup mereka dengan keceriaan yang baru dalam suasana kehidupan yang damai. Kemudian akan mula berkembang ni hidup, mendapat harta benda, dikurniakan rezeki. Di dalam ayat ini ada emas dan perak, bermaksud benda yang bernilai. Kita nak beli barang, nak beli sesuatu, dan berkembang lagi mendapat pengangkutan wal khail. Mula nak beli kereta dah, ada gaji, baru kumpul sikit slip 1, 2, 3 bulan, nak beli kereta lah. Tak apa, memang itulah fitrah kita sebagai manusia di atas dunia ini. Dan kemudian dah lama kita hidup di atas dunia ini, saya ringkaskan, maka Tuhan akan berikan kita kebun-kebun tanaman untuk kita teruskan kehidupan di atas dunia ini. Bermaksud adalah mula harta-harta kita yang menjadi aset-aset yang bernilai. Dapat pula rumah sewa, ada pula perniagaan yang baik. Mungkin sedang menonton ini ada perniagaan-perniagaan, ada yang melabur di dalam amanah-amanah tertentu untuk mendapatkan pulangan, dividen dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba kita perhatikan ayat yang telah dibacakan tadi pada ayat yang ke-15, sambungan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah supaya aku khabarkan kepada kamu
Apa yang lebih baik lagi? Tadi dah seronok. Rupanya tuan-tuan, dalam hidup ni ada lebih baik lagi daripada sekadar nikmat yang kita perolehi pada hari ini, iaitu Tuhan berkata, orang-orang yang bertakwa disediakan bagi mereka di sisi Tuhan mereka beberapa syurga, sungai yang mengalir di bawahnya, kekal mereka di dalamnya. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sebenarnya Allah Taala nak sampaikan kepada kita? Jadi bulan Ramadan ini bulan muhasabah kita. Kita perhatikan kembali bahawa hidup kita ini suatu masa nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buka puasa ini kita melihat anak-anak kita seronok. Kita rasa gembira berada dalam rumah yang selesa, ada makanan-makanan, dapat pula gadget-gadget, dapat tengok live kita ini, dapat tengok siaran kita ini. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, tujuan matlamat kita adalah satu masa nanti, iaitu kejayaan yang sebenar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa dan mendapat nikmat-nikmat yang berkekalan, berada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di samping kita nak menunggu saat kita nak berbuka puasa ini, kita nak menunggu, nak menjamah makanan, renung-renungkan apa yang telah kita lalui dan apa yang perlu kita cari untuk bekalan kita pada masa hadapan, terutamanya untuk kita nak kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah benda yang lebih baik lagi, iaitu perkara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Saya akhiri pertemuan kita juga pada petang ini dengan ucapan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rasakan selamat mencuba.